sesungguhnya pokok zakum, pokok zakum, satu pokok yang Allah Ta'ala ciptalah di hari akhirat nanti. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut ta'amul athim, makanan bagi orang-orang yang berdosa. Ya. Mana bagi mereka yang melakukan dosa, makanan untuk mereka inilah buah zakum, pokok zakum itu sendiri. Ya. Jadi Allah Ta'ala tidak sebut ni orang kafir ke, ya, orang sesiapa, tidaklah, ya. Allah sebut asim, maksudnya orang yang melakukan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kuliah subuh lah pada pagi ini, insyaallah saya memetik beberapa ayat Al-Quranul Karim sebagai tazkirah, ataupun sebagai pengisian pada pagi ini, iaitu ayat daripada surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44, muka surat 498, ayat 43, iaitu berkaitan dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang azab. Ya, azab Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan ayat-ayat seperti inilah, mana ayat-ayat yang memberi peringatan kepada kita ini dapat memberi peringatan lah kepada kita. Ayat-ayat tentang azab ni dapat memberi peringatan kepada kita, dan juga sebagai suatu asbab lah yang boleh kita jadikan panduan untuk kita berhati-hati, ya, dalam kehidupan kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kalau yang ada Al-Quran ataupun aplikasi Al-Quran, boleh bukalah, ya, surah Ad-Dukhan, dan kita tengoklah ayatnya ke-43 ni untuk kita sama-sama mentadabbur. Sebab salah satu daripada tuntutan Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap hamba lah, berkaitan dengan wahyu dia ini, supaya kita dapat mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ayat Quran ini untuk selain daripada kita baca, ya, perlu juga kepada kita ni supaya dapat mentadabbur. Ya, mentadabbur iaitu memerhati dengan mendalam untuk mengambil sesuatu pengajaran daripada ayat tersebut. Afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mentadabbur ayat-ayat Al-Quran ini? Ya, sekiranya mereka tadabbur, pada mereka memerhatikan dengan mendalam, sudah tentu mereka akan dapat memahami sesuatu. Macam kita tengok langit tu senang. Kalau kita tengok langit, semata-mata langit begitu, ialah orang kafir pun tengok langit juga, ya. Tetapi apabila kita tengok dengan mendalam, kita akan nampak sesuatu. Jadi sebab tu dalam Quran pun Allah Ta'ala banyak cerita tentang kejadian langit dan juga bumi. Binatang-binatang pun sama juga. Tengok binatang, tengok. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilal samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka dapat memerhatikan, ya, kepada unta yang telah diciptakan itu? Jadi Allah Ta'ala ciptakan unta tu ada maksud yang besar, ya, supaya kita perhati, tengok
dengan mendalam, kita tidak nampak unta semata-mata, bahkan kita akan nampak juga akan kudrat Allah Subhanahu wa taala dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada diri kita pun sama juga, ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu wahai manusia, apakah kamu tidak memerhati, melihat? Kita tengok dengan mendalam, akhir sekali kita dapat memahami kita ni manusia, lemah, lemah, tidak ada apa-apa kelebihan. Allah lah yang berkuasa ke atas diri kita. Jadi ayat Quran ni lah kita baca ni, insya-Allah ayat yang ke-43. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun aghliyil hamim khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim summa subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim zuq innaka antal azizul karim inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Allah berfirman, inna syajarataz zaqqum, sesungguhnya pokok zakum. Pokok zakum, satu pokok yang Allah Ta'ala ciptalah di hari akhirat nanti. Kemudian Allah Ta'ala sebut ta'amul athim, makanan bagi orang-orang yang berdosa. Mana bagi mereka yang melakukan dosa, makanan untuk mereka inilah buah zakum, pokok zakum tu sendiri. Jadi Allah Ta'ala tidak sebut ni orang kafir ke, orang sesiapa, tidaklah, Allah sebut asim, maksudnya orang yang melakukan dosa yang besar, yang berterusan, yang tidak bertaubat. Jadi tidak semestinya yang berdosa itu orang kafir. Orang Islam pun boleh berdosa juga. Bukan bermaksud orang Islam tu tidak ada dosa. Dosa ni boleh berlaku kepada semua manusia. Cuma manusia yang terpelihara daripada dosa, nabi-nabi lah. Malaikat-malaikat, nabi-nabi. Selain daripada malaikat dan juga nabi-nabi, hatta para sahabat sendiri pun boleh berlaku dosa pada mereka. Jadi kita semua lah, Nabi SAW sebut dalam hadis, kullu ibn Adam khata', semua anak Adam ni membuat kesilapan, melakukan dosa, tersilap. Jadi Allah Ta'ala sebut makanan bagi mereka yang berdosa ni, mereka yang macam mana? Mereka yang berdosa yang tidak diampunkan dosa mereka. Sebab sebab sebahagian daripada manusia yang melakukan dosa tu sendiri, mereka tidak diazab. Kenapa? Sebab mereka bertaubat. Apabila bertaubat, Nabi SAW sebut dalam hadis, at-taibu minadz dzambi kamal la dzamba lahu. Seseorang yang bertaubat daripada dosa, tidak ada dosa bagi dia. Bila tidak ada dosa, maka selamatlah di hari akhir nanti. Dia tidaklah termasuk dalam ayat ni. Sebab Allah Ta'ala cerita ni makanan bagi orang yang berdosa. Jadi bagi mereka yang tidak melakukan dosa, jadi makanan ni bukan untuk mereka ni lah. Cuma mereka tidak berdosa bukan kerana mereka tidak melakukan dosa. Mereka tidak berdosa kerana mereka bertaubat. Jadi orang yang bertaubat ni, Nabi sebut orang yang bertaubat, seseorang yang bertaubat daripada dosa seperti tidak ada dosa. Jadi mereka tidak ada dosa bukan kerana mereka tu tidak melakukan dosa, tetapi kerana mereka bertaubat daripada dosa tersebut. Maka Allah Ta'ala bersihkan daripada mereka itu dosa-dosa mereka. Sebab tu taubat ni penting terusnya dalam kehidupan kita. Sehingga ada satu surah dekat surah At-Taubah dalam Quran, juzuk yang ke-10 tu. Surah At-Taubah ni, kalau kita baca surah Taubah dan kita tadabbur ayat-ayat dalam surah Taubah tu sini, pertama surah Taubah tu Allah Ta'ala turunkan di akhir hayat Nabi SAW. Akhir hayat Nabi SAW, tahun ke-10 dan juga 11 Hijrah. Jadi Nabi SAW
isyarat kepada kita supaya manusia ni pada pengakhiran dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertama. Yang kedua, dalam surah Taubat itu Allah Taala sebut banyak kali lafaz taubah. Kalau kita baca taubah sikit-sikit, at-taubah, at-taubah, yatubun, cuma lafaz tu berbeza sikitlah, tapi makna dia taubat. Ada dalam bentuk masdar, ada dalam bentuk fi'il, Allah Taala sebut dalam Quran. Bermaksud tu kan, taubah itu bila diulang banyak kali, Allah Ta'ala seolah-olah nak beritahu kepada kita penting supaya kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya bersih dosa kita tu, bersih daripada kita tu dosa-dosa yang kita lakukan. Dan itu salah satu cara kita membersihkan dosa, yang tidak sama seperti mana agama-agama lain, ya, seperti agama Hindu dan agama Syiah sendiri tu sebenarnya. Kita tengok cara mereka tu dengan cucuk hidung lah, dengan menyeksa diri mereka sendiri. Saya pernah tengok siaran dalam TV perayaan Taipusam kan, mereka guna cangkuk tu, mata kain tu besar, mata kain yang digunakan untuk mengairkan jagung tu mengairkan yang besar-besar tu, dia cangkuk atas belakang ni kan, 16 kau sempat lah kira 16 atau 18 tu dah, ni atas belakang ni dia nak tarik tu, kabadi ke apa semua. Lepas tu cucuk hidung, cucuk situ, tutup, menyeksa diri lah. Kalau kita tanya kepada mereka nak buat apa semua ni, ni sebab nak ampun dosa lah. Ni Syiah pun sama juga, kita boleh tengok 10 Muharram tu, ya, darah situ, darah sini tu Senin. Dalam Islam tidak, agama Islam tidak perlu buat semua tu. Taubat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah ampunkan dosa kita. Dan Allah sebut dalam ayat yang lain, Allah suka hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi cerita di sini, ta'amul asim tu makanan bagi orang yang berdosa, yakni orang-orang yang pergi ke hari akhirat itu dalam keadaan dosanya tidak terhapus, ataupun dia tidak bertaubat, ataupun dalam keadaan ada dosa lah. Sebab tu akhirat ni balasan terhadap dosa kita, tak kira dosa apa sekalipun, ya, dosa kecil ke dosa besar ke apa, semua neraka. Ya, dia tidak sama macam dunia ni. Dunia ni kesalahan kita di dunia ni berbeza-beza hukuman. Ya, kalau kita langgar lampu merah tak sampai tahap penjara tu sebenarnya, bayar RM300 selesai. Ni tak pakai helmet, betul lah salah. Melalui akta kerajaan ni kira salah lah, akta jalan raya tu kan. Tetapi nak tembus, kita kata nak hapuskan kesalahan kita itu, tidak sampai tahap kena sebat, tak sampai tahap kena penjara. Ni kena bayar sama, selesai tu, RM300, RM500. Ni jadi selesai. Akhirat tidak. Dosa kecil ke dosa besar, semua neraka jahanam. Cuma bezanya tu sebenarnya, neraka tu dia ada darjat dia, ada tahap dia. Ni kalau dosa kecil, kira azab tu kecil lah, tidak berat, tapi neraka juga, azab neraka juga. Azab yang ringan, azab yang keras, azab yang pedih, azab yang paling, seperti contoh kan, Allah sendiri sebut dalam Quran kan, seperti contoh tu orang munafik, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik, ya, mereka berada di dasar paling bawah sekali dalam neraka jahanam. Bila Allah Ta'ala sebut paling bawah, bermaksud ada darjat yang tidak sampai ke tahap paling bawah tu. Ni cuma paling bawah sekali tu tempat yang paling panas sekali sebenarnya. Tempat yang paling panas, iaitu dasar neraka jahanam. Jadi yang paling ringan ada, tapi neraka juga. Nabi SAW sebut dalam hadis, azab yang paling ringan, ahwanul azab, azab yang paling ringan yang Allah kenakan di hari akhir nanti, iaitu azab yang Allah kenakan kepada Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW. Kerana jasa Abu Talib kepada Nabi itu cukup besar tu. Walaupun dia kafir, tapi cukup besar. Allah mengambil kira juga tu. Sehingga Allah azab dia tu sebenarnya dengan azab yang paling ringan sekali. Dipakaikan, kita kata selipar ataupun kasut ataupun terompah daripada neraka jahanam. Tidak dimasukkan ke dalam neraka, dipakaikan, tapi
daripada neraka lah, yang mana azab yang akan dirasai oleh Abu Talib sehingga ke kepala dia rasa azab. Maknanya kalaulah itu azab yang paling ringan, dosa kecil yang kita lakukan tidak seringan itu, sebab azab yang paling ringan sudah dikenakan kepada Abu Talib. Kalau azab yang paling ringan yang Allah kenakan kepada kita di atas dosa-dosa kita yang kecil ini tu sebenarnya, mungkin berat sikit daripada Abu Talib, tapi ringan dah. Yang paling ringan pun azab dia dirasai seluruh tubuh Abu Talib. Kan? Maksudnya daripada bawah sampai ke atas sebenarnya. Itu paling ringan tu. Kalau kita cerita paling ringan seperti itu, tak payah cerita lah yang paling beratnya, kita faham sendiri. Ni maka Jahannam ni. Cuma Allah Subhanahu dalam ayat yang lain Allah Taala cerita, iaitu dalam surah Saffat pun ada penjelasan tentang kisah ataupun tentang buah zakum ni, pokok zakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah As-Saffat, ya, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya pokok zakum ini tumbuh daripada dasar neraka Jahannam. Maksudnya tumbuh daripada tempat yang paling panas sekali yang saya sebut tadi tu. Tempat yang orang munafik tinggal di situlah. Orang munafik. Orang munafik tu dia lebih teruk daripada orang kafir lagi. Terusnya. Dan Allah lebih murka kepada orang munafik, lebih Allah murka kepada orang kafir. Jadi Allah tempatkan mereka di dasar yang paling bawah dalam neraka Jahannam. Di situlah tumbuh pokok zakum. Ya. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Allah sebut buah dia atau mayang ni apa kita sebut, pelepah lah, seperti pelepah. Sebab sebahagian daripada pokok buah dia ini dengan dia ada pelepah tu yang menampung buah tu kan. Pelepah lah, apa yang kita pelepah lah tu sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala sebut buah dia atau pelepah dia itu seperti kepala syaitan. Seperti kepala syaitan. Allah umpamakan pokok tu seperti kepala syaitan. Ya. Maksudnya tu kalau kita tengok pokok tu pun ngeri dah, seperti kita tengok syaitan. Syaitan ni salah satu makhluk yang Allah laknatlah dalam Quran, dan memang syaitan ini mengerikan, menakutkan. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan syaitan itu makhluk yang kita tidak boleh lihat. Kalau kita tengok syaitan tu, tengok tu takut dah. Ngeri. Kita sebagai manusia ni kan, kita tengok tu menakutkan, mengerikan. Adakah perkara-perkara yang menakutkan, mengerikan? Dan itu juga salah satu bentuk azab. Sebelum diazab tu ya azab ni tengok pun takut dah. Contoh kalau kita tengok ni apa panggil tali gantung kan, tali gantung. Tali gantung. Ya. Kalau kita yang tidak buat salah, mungkin kita tak rasa apa-apa kan. Tapi kalau orang yang kena dihukum gantung, sebelum dia dihukum gantung, dia tengok tali gantung pun takut dah. Ya. Sampai lembek lutut tak boleh nak berjalan dah. Ya. Sebab tu antara salah satu bentuk azab di hari akhirat nanti, sebelum Allah memasukkan manusia ke dalam neraka Jahannam, Allah tunjukkan dulu neraka kepada dia. Tengok neraka. Kan. Jadi tengok neraka itu ngeri. Mana Allah Ta'ala azab manusia dengan cara tengok, sebelum dicampurkan manusia itu ke dalam neraka Jahannam. Tengok dulu, tengok tu. Jadi tengok tu takut sebelum kena. Hatta kalau kita tengok binatang-binatang pun boleh rasa juga. Sebab tu sunat tu kan, bila kita nak sembelih binatang waktu korban, kalaulah di tempat itu ada 2-3 ekor binatang, kita kena pastikan binatang yang kita nak sembelih yang kedua tu jangan tengok binatang pertama kena sembelih. Sebab dia pun faham juga, dia pun takut. Kan? Dia pun takut. Dia boleh jadi lari tu saja. Padahal dia tidak kena sembelih lagi, tengok saja. Jadi ada situasi-situasi yang boleh mengerikan kita. Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat pun gitulah. Allah Taala jadikan pokok zakum ni teruk sangatlah keadaan dia, sehingga tengok pun berasa takut, seperti kepala syaitan. Allah umpamakan, nak bagi tahu syaitan tu pun sendiri
huduh dan juga mengerikan, menakutkan kalau ditengok oleh manusia. Ya. Jadi dalam tafsir ada cerita musyriki Mekah zaman dulu tu sebenarnya, bila Nabi SAW cerita tentang pokok zakum ni, mereka ejek Nabi SAW. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah sebut inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin, sesungguhnya kami jadikan pokok zakum ni sebagai suatu azab kepada manusia, ya, untuk kami azab manusia di hari akhir nanti, fitnatan lizzalimin, ujian bagi golongan-golongan musyrikin yang zalim itu. Ni maknanya tuan-tuan sekalian, bila Nabi SAW cerita kepada golongan musyrikin Mekah tentang pokok zakum ni, bertujuannya untuk memberi peringatan kepada mereka, tapi mereka ejek pula Nabi SAW. Mereka kata mengarut Muhammad, mana ada pokok dalam api. Sebab mereka guna akal. Neraka tu api. Dan kalau betul lah azab tu ada, macam mana boleh ada pokok tu dalam neraka, dalam api tu? Sebab bagi mereka tu sekalian, segala perkara dimasukkan dalam api tu semua akan terbakar. Ya. Jadi mereka tak boleh nak terima. Macam mana ada pokok dalam api? Padahal Allah Ta'ala cerita macam-macam dalam Quran ni kan. Dalam api neraka Jahannam tu pokok macam dalam ini pokok. Ni mana pokok tak terbakar dengan api pun. Pokok tu sendiri pun dahsyat dah tuan. Masuk dalam api neraka ni pun tak terbakar dia. Tak terbakar pokok tersebut. Ya. Bahkan tumbuh pula daripada dasar neraka Jahannam. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala cerita angin. Ada angin pula dalam neraka Jahannam. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala cerita air. Ada air ada dalam api. Sedangkan di dunia ni air itu digunakan untuk menghapuskan api. Ya, tiba-tiba ada air. Air pula mendidih. Air mendidih dalam neraka Jahannam. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala cerita ada rumah pula. Istana, rumah Allah Ta'ala bina untuk ahli neraka dalam neraka Jahannam. Rumah dalam neraka. Jadi apabila mereka dengar ayat-ayat seperti ini, mereka tak mahu beriman. Mereka kata Muhammad mengarut, cerita perkara-perkara mengarut. Ya. Jadi nak tahu mengarut tak mengarut, tunggu. Sebab tu akhir ayat apa panggil ayat surah Dukhan kan, fartaqib, ya, innahum murtaqibun. Ya, tunggulah wahai Muhammad, mereka pun menunggu juga keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dah tak percaya, macam kafir sekarang kan, kalau mereka tak percaya, tunggu. Kan, kita pun tunggu juga, mereka pun tunggu juga. Ya. Jadi sekarang ni masing-masing menunggu. Cuma kita menunggu dalam keadaan kita bersedia. Orang kafir menunggu dalam keadaan mereka tidak percaya. Ni ya. Kemudian dalam ayat seterusnya ni Allah Subhanahu wa taala cerita panah dia. Panah pokok ni lah. Ya. Kalmuhli yaghli fil butun. Panah dia itu seperti minyak yang mendidih. Ya. Jadi seperti di sini, ini gambaran kefahaman, bukan nak tunjuk sama. Kita kena faham, seperti sebahagian daripada ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut seperti ni kan, dia bukan untuk kata sama. Jadi seperti untuk lil fahmi, mana untuk litafhim, untuk memberi kefahaman kepada kita, ya, tentang azab ini. Maksudnya bila Allah sebut seperti minyak yang mendidih, kita tidak boleh kata panah dia itu sama macam minyak. Contoh kita balik kat rumah nanti, kita pun panah minyak kita, minyak dalam kuali tu. Minyak dalam kuali tu kita panaskan. Terus ni dah Allah Ta'ala sebut seperti minyak yang mendidih kan. Jadi kita tunggu sehingga minyak tu mendidih, kita pun tengoklah panah macam mana. Dia kata ni panah buah zakum. Oh tidak gitu. Bukan maksud panah tu sama seperti mana minyak yang kita faham tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata sama di sini, iaitu untuk memberi kefahaman kepada kita. Oleh kerana itulah tu sekalian, kalau kita perhati kehidupan kita di dunia ni kan, Allah Subhanahu wa taala cipta, salah satu daripada maksud Allah cipta kehidupan kita di dunia ni supaya kita boleh faham ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Bila Allah Ta'ala cerita neraka tu panas, contoh panas kan. Jadi panas tu kita faham macam mana? Kalau Allah Ta'ala tidak cipta api di dunia, kita tidak akan panas, kita tidak akan faham panas tu macam mana. Ya, jadi supaya kita boleh faham panas neraka jahanam tu, Allah cipta api di dunia ni. Allah cipta air yang mendidih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta sesuatu ni kan, supaya kita dapat faham. Contoh lapar tu kan, lapar. Ya. Bila Allah Ta'ala cerita dalam Quran lapar, ahli neraka tu lapar, kita boleh fahamkah kalau kita tak pernah lapar di dunia ni? Ya, kita tidak akan faham. Jadi kita faham lapar, azab lapar dan dahaga tu macam mana, sebab Allah Ta'ala cipta lapar dan juga dahaga ni di dunia ni, kita boleh faham. Atau kalau Allah Ta'ala tidak cipta lapar dan dahaga pun boleh. Kenapa? Sebab dalam syurga tidak ada lapar, tidak ada dahaga. Ini semua yang Allah Ta'ala cipta. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kehidupan kita sekarang ni tidak ada lapar, contohnya tidak ada lapar, kita tak makan, tak minum. Jadi bila Allah Ta'ala cipta tentang lapar, kita nak faham macam mana? Jadi Allah Ta'ala cipta matahari panas tu kan. Jadi bila Allah Ta'ala sebut sama di sini, jadi sama litafhim, untuk memberi kefahaman kepada kita. Bila Allah kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut panas tu, kita faham, oh panas gini. Ya. Panas seperti minyak yang mendidih. Mul ni tu kan, minyak ni dia banyak jenis sebenarnya. Ya. Mul ni minyak yang pekat. Dia ni mul, minyak. Dia minyak kan, minyak tu ada minyak yang tidak pekat, seperti mana minyak masak tak pekat ke sebenarnya. Tapi ada jenis minyak tu makna minyak pekat yang mendidih. Ni kita pernah tengok minyak tar kan? Minyak tar tu minyak dia pekat tu. Kalau dia mendidih dahsyat. Jadi dia boleh mendidih. Ni apa panggil, ataupun timah kan, bila kita cairkan dia jadi seperti minyak. Dia boleh mendidih. Jadi kalau kita kata, kalau kita boleh faham panas seperti itu, buah zakum tu seperti itu kah? Teruk lagi. Teruk lagi. Maknanya kalaulah panas minyak di dunia ni pun kita tak mampu nak bertahan, tak payah kita fikir kita boleh tahan dengan ni buah zakum ni. Cuma Allah Ta'ala sebut yaghli fil butun, menggelegak dalam perut mereka. Kenapa tu senang? Kenapa menggelegak? Sebab mereka makan buah tu. Kalau mereka tidak makan, itu senang. Ya, jadi buah tu tidak akan masuk dalam perut. Yang menggelegak dalam perut mereka ini kenapa? Sebab mereka makan. Persoalannya kenapa mereka makan? Allah Ta'ala sebut buah itu mengerikan, menakutkan. Kita kalau tahu tempat tu ada hantu tu, ada iblis, kita kata ada syaitan, kita akan pergi ke? Tak pergi. Awal-awal lagi tak lalu. Kubur dekat, takut hantu. Tapi kenapa kita ni sepatut kalau kita fikir dari sudut logik akal, ni dah kamu tengok pokok tu mengerikan, menakutkan, tak payah makan dah. Dah panas pulak tu je. Tapi kenapa mereka makan? Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saffat, fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Allah sebut dalam Quran, dalam surah yang lain. Mereka fa innahum la'akiluna minha, mereka sesungguhnya mereka pasti akan makan pokok tu. Pasti Allah Ta'ala sebut la'akiluna, mereka pasti akan makan pokok itu. Famali'una minhal butun, mereka makan itu sehingga penuh perut mereka. Penuh tu sebenarnya. Mana mereka makan sehingga penuh dalam perut ni. Lepas tu dalam ayat ni Allah Ta'ala cerita menggelegak perut mereka. Mereka makan. Jadi persoalannya kenapa mereka makan? Sebab tak tahan lah. Ini perkara yang kita susah nak fikir. Kenapa tuan? Sebab lapar. Dia lapar. Lapar ni tersedia. Macam kita ni, kita tidak rasa tu ni. Lapar ni sebenarnya salah satu bentuk azab. Lapar ni, ya, kalau kita nak rasa azab tidak azab, cuba jangan makan. Tak boleh. Kenapa? Sebab tempat kita banyak makanan. Kalau kita tak mahu makan pun, ia jadi makan juga. Lainlah kalau kita berada satu tempat yang memang tidak ada makanan, kita terpaksa tak boleh makan. Kan? Dan berdasarkan kajian sains yang pernah saya baca, saya bukan ahli sains, cuma kita pernah baca, perut kita ni kalau tidak diisi makanan, Allah Ta'ala cipta ada asid kan, asid.
Jadi kalaulah perut kita ni tidak diisi makanan, asid tu dia akan menghakis. Menghakis. Pertama dia akan hakis lemak kita. Akan jadi kuruh manusia. Kalau tidak dimasukkan makanan lagi tu, dia akan hakis daging kita. Daging kita ni pun dia akan hakis. Kalau tidak dimasukkan makanan lagi tu kan, selepas daging kan, jadi daging ni akan hilang. Dihakis oleh asid-asid dalam perut tu. Minta maaf lah kalau tidak betul. Ni yang pernah saya baca dah lah. Lama kelamaan dia akan makan ni organ-organ dalam. Lama-lama mati. Manusia boleh mati kalau tidak makan. Berapa lama tu mungkin atas individu lah. Kalau dia gemuk sikit mungkin lama sikit. Kalau dia dah kuruh tu tak lama dah. Dia boleh jadi mati tak makan. Seksa tu tak makan, lapar. Sebab tu Allah Ta'ala cipta makanan kepada kita di dunia ni supaya kita boleh makan dan kita rasa nikmat bila kita makan tu kerana kita lapar. Bila dah lapar tu hilang, tak nikmat dah makanan. Letaklah ayam panggang ke ayam golek ke apa semua, dia tidak akan rasa nikmat. Nikmat tu bila ada lapar. Jadi di hari akhirat nanti, untuk ahli syurga lapar tu tidak ada. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis, mereka tidak lapar, mereka tidak dahaga, tetapi makanan penuh dalam syurga. Makanan penuh dalam syurga tu bukan kerana ahli syurga tu lapar. Kan? La maqtu'ah wala mamnu'ah. Tidak terputus makanan dan tidak terhalang mereka untuk makan makanan tersebut. Maksudnya apa saja makanan dalam syurga tu, buah-buahan ke makan apa, mereka boleh makan semua. Tak terputus, ada sentiasa. Mereka makan tak berhenti. Kenapa? Sebab tidak ada lapar dan tak kenyang pun. Mereka makan tu bukan kerana lapar. Pelik saja. Dalam neraka Jahannam, ahli neraka, Allah Ta'ala cipta lapar tu ada dalam perut mereka. Maksudnya tu sebenarnya, dalam neraka tu mereka lapar. Dan lapar ni kita kena ingat satu kali lagi Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain lah. Ahli neraka ni seksa lah macam mana sekalipun tak mati. Tak mati tu Ustaz. Di dunia ni kalau kita tak makan lapar macam mana, lama-lama kita akan mati. Dah mati tu selesai, tak ada masalah dah apa dah. Tetapi neraka ni kan tak mati manusia. Malaikat azab macam mana pun tak mati. Tu yang jadi pelik sikit. Sebab mati tu sendiri sudah tidak ada. Mati tu makhluk Allah yang Allah Ta'ala cipta. Nabi sebut dalam hadis, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta dalam rupa bentuk seekor kambing. Kibas yu'ta bil mauti kahayati kibasin, kata Nabi. Akan didatangkan maut pada hari kiamat nanti dalam rupa bentuk seekor kambing. Kemudian Allah sembelih kambing tersebut. Mati sendiri pun mati rasa. Mati sendiri itu mati, tidak ada mati dah. Ketika itulah ahli neraka meraung-raung. Kenapa? Sebab mereka mengharapkan kematian. Cuba kita bayangkan dalam keadaan diazab dengan tidak mati. Tak mati dan ya. Jadi apabila mereka lapar ni memaksa. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut mereka akan pasti, walaupun mengerikan, menakutkan, mereka pasti akan makan. Kenapa? Sebab terlampau lapar. Terlampau lapar sangat-sangat. Lapar dalam keadaan azab. Macam kita puasa tu, kita lapar tapi tidak azab lagi tu. Kan? Memang pukul 3, pukul 4 tu kita dah rasa lapar. Tapi lapar yang dia dapat perut kita tu, lapar yang mampu kita tahan lagi, dia tidak sampai tahan azab lagi. Tapi kalau kita tak makan 2-3 hari tu sebenarnya, sampai tidak boleh nak kerja, sampai tak boleh nak gerak apa semua, hak tu kita boleh rasa dah azab. Boleh rasa dah seksa tu sebenarnya. Waktu tu lah tak kira apa dah. Kalau ada, kita kata, kalau ada kayu kita gigit, kita kekoh kan. Kalau ada apa panggil babi kita makan. Ni yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, famaniturra ghayra baghin wala 'adin fala ithma alaih. Sekiranya seseorang itu terpaksa makan babi tu atau perkara-perkara yang haram, kalau mereka terpaksa makan dengan tidak melampaui batas, Allah sebut dalam Quran, fala isma alaih, maka tidak ada dosa bagi mereka waktu tu mereka makan babi tu saja. Kenapa? Jadi sekarang ni kalau orang hidang kepada kita babi, kita nak makan pun berasa jijik tu sebenarnya. Kenapa kita rasa jijik? Dah sebab makanan-makanan lain tu banyak. Ni nasi belauk pun ada, nasi tu memang kita rasa jijik. Kalau kita berada di satu tempat yang tidak ada makanan, nak cari nasi belauk pagi-pagi pun tidak ada.
ada ketika tu babi lah. Ya sebelum ni kita jijik nak makan, tengok pun jijik babi ni kan. Allah Ta'ala cipta ni, kita orang Islam ni tengok babi pun jijik, tak tahu mereka boleh makan macam mana. Ya, tetapi bila kita berada di tempat yang memaksa kita makan, kita akan makan. Hatta benda-benda busuk pun kita akan makan. Ya, itu azab lapar ni terusnya. Lapar itulah yang memaksa mereka, seseorang itu makan apa saja. Kenapa? Perut ni punya pasal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cipta lapar dalam perut ahli neraka ni terusnya. Itulah yang memaksa mereka ngangor mulut mereka untuk telan pokok ni, untuk telan buah zakum. Kalaulah di waktu itu ada makanan-makanan lain lagi terusnya, macam dalam syurga tu ada buah anggur, buah pisang, buah macam-macam untuk tu mereka tidak akan pilih lah buah zakum, kerana tidak ada makanan lain. Kan? Kerana tidak ada makanan lain. Kan? Jadi kerana mereka terlampau azab, dan itulah memaksa mereka telan. Jadi persoalannya tuan-tuan sekalian, ya, bila dalam keadaan lapar seperti itu, mereka telan pokok zakum ataupun buah zakum tersebut, hilang ke lapar? Persoalannya hilang ke laparnya? Kita kena faham, Allah Ta'ala cipta pokok zakum ni bukan untuk menghilangkan lapar manusia. Ni bukan makanan seperti mana di dunia. Tuan-tuan, kita lapar, Allah Ta'ala sediakan beras kepada kita, Allah sediakan nasi, Allah Ta'ala sediakan makanan, kuih macam-macam. Maksudnya, tujuannya supaya lapar, asbab untuk menghilangkan lapar dalam perut kita tu. Sebab tu, sebagai satu ketetapan Allah Ta'ala, lapar tu Allah Ta'ala cipta, sunnatullah kan, Allah Ta'ala cipta lapar. Allah Ta'ala cipta asbab untuk menghilangkan lapar tu makanan. Jadi untuk menghilangkan lapar kita kena makan. Bukan makanan itu yang menghilangkan lapar kita. Ini sunnatullah, mana kita kena makan barulah hilang lapar. Yang menghilangkan lapar kita tu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini sunnatullah. Perkara ini tidak berlaku dalam neraka. Ya, Allah, sebab neraka ni Allah Ta'ala takdir tentukan terusnya, lapar itu azab bagi ahli neraka terusnya, dan tidak ada makanan yang boleh menghilangkan lapar mereka. Jadi Allah Ta'ala cipta makanan, Allah sebut makanan ahli, makanan orang yang berdosa, bukan makanan untuk menghilangkan lapar. Ini makanan azab, makanan untuk mengazab ahli neraka. Jadi lapar itu salah satu adalah azab bagi ahli neraka. Mereka makan buah ni pun bukan untuk menghilangkan lapar. Kalau hilang lapar, jadi azab itu sudah hilang, untuk menambahkan azab kepada mereka sebenarnya. Cuba kita bayangkan kalau tak makan, lapar tu azab. Di dunia ni, contohnya di dunia ni kita lapar sangat-sangat. Asalnya tak mau makan babi tu kan, tapi kerana lapar sangat tu tak tahu, akhir sekali kita makan. Walaupun jijik, walaupun kotor, kita makan. Bila kita makan, lapar tu hilang. Nampak? Hilang. Jadi bila hilang, azab itu, azab yang kita rasa itu hilang. Hilang dah azab. Keadaan ini tidak berlaku dalam neraka. Ahli neraka mereka lapar tu, tuntut paksaan daripada lapar itu memaksa mereka untuk buka mulut mereka telan buah tersebut. Bila mereka telan tu tersenian, bukan hilang lapar, menambahkan lagi azab dalam perut mereka, menggelegok. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala cerita faqatta'at am'a'uhum, yang hancur lebur usus-usus mereka, tapi tidak mati. Maknanya kenapa? Ini sifat neraka Jahannam yang kita perlu faham, yang Allah sebut dalam ayat yang lain, fazuqu falan nazidakum illa azaba. Rasailah kamu wahai manusia neraka Jahannam, kami tidak tambah apa-apa kepada kamu melainkan azab semata-mata. Dia neraka Jahannam ni tuan-tuan, dia bukan azab tu berkurang, tidak. Azab tu semakin bertambah dengan tidak berhenti. Bukan statik begitu, tidak. Orang yang tak pernah masuk dalam penjara tuan-tuan, contoh saya lah, tapi saya pernah masuk juga dalam penjara. Waktu belajar luar negara dulu, saya belajar di Afrika Selatan dulu, Johannesburg tuan-tuan, pernah masuk dalam penjara, kena tangkap ni polis sebab tak bawa pasport. Kita pelajar-pelajar ni kan, sebab pasport pejabat pegang, madrasah kan, pejabat pegang, nak keluar. Setiap kali nak keluar madrasah tu, kita kena pergi pejabat. Nak pergi pejabat tu rumitnya, banyak soal pula kan. Akhir sekali buat keputusan,
lompat pagar. Lompat pagar, tidak lompat pagar lah, makna keluar dengan cara yang tanpa pasport. Ya, saya dengan dua orang Indonesia, kawan lah, yang bawa kereta tu kawan daripada Afrika. Dia langgar lampu merah tu sini, polis tahan, dia lepas, saya kena masuk penjara, lokak lah. Dia 4 jam saya berada dalam lokak tu sini. 4 jam berada dalam lokak tu rasa macam 40 tahun. 40 tahun seksa tu. Dah lah kita luar negara, tahun pertama lagi tu sebenarnya, tak ada pengalaman lagi kan. Ya. Kemudian macam-macam dah. Penjara Afrika tu dia tinggi, dia tidak ada atap. Tinggi tu dia punya dinding dia, tak boleh nak panjat lah kira-kira. Lepas tu sejuk, tempat dia sejuk ketika tu. Nak tunggu pasport kita daripada pejabat tu, rasa seksa sungguh. Penjara tu tempat, kalau kita nak tengok tempat yang menyeksakan kita di dunia ni, penjara lah. Orang yang tak pernah masuk penjara tu sebenarnya, tak pernah masuk penjara, hari pertama dia masuk penjara, dia akan rasa seksa sangat. Kalau kita tak pernah masuk pun kita boleh faham. Seksa, tak boleh nak kata seksa. Tinggal kepada isteri, tinggal kepada anak tu lagilah cerita sana. Penjara tu tempat seksa. Tapi kalau dah setahun, kan? Kalau dah setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama kelamaan ia jadi biasa. Biasa. Kenapa? Semakin lama tu dah biasa dengan penjara kan. Neraka jahanam seperti itu kah? Tidak. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala pernah ejek manusia. Kerana manusia dia pernah fikir, tak apalah kita masuk neraka, lama-lama relax. Dia pernah masuk penjara tu kan. Dia duduk dalam penjara 20 tahun. Biasa. Kita yang tak pernah masuk penjara ni, sekali masuk 1 hari, 2 hari seksa dah. Dia 20 tahun, 2-3 kali keluar masuk, biasa penjara biasa, tak ada apa. Jadi dia fikir, kalau kita masuk neraka relax sebab tu kita pernah dengar manusia dia bercakap, relax masuk neraka. Dan neraka lama-lama kita rasa biasa. Kan? Allah sebut dalam ayat yang lain, fama asbarahum 'alan nar, alangkah sabarnya mereka dalam neraka jahanam. Dan kalau mereka nak sabar di dunia, mereka boleh sabar. Dengan sabar mereka dalam penjara tu menghilangkan keseksaan mereka dalam penjara. Kenapa? Kerana sabar mereka. Ya, walaupun hari pertama mereka seksa, hari kedua mereka seksa, hari ketiga mereka seksa, kan? 10 tahun dengan sebab mereka sabar tu 10 tahun seksa hari pertama tu mereka sudah tidak rasa dah. Mereka rasa biasa dalam neraka jahanam. Kan? Boleh bersuka, boleh gelak ketawa, boleh tidak rasa apa-apa. Jadi adakah seperti ini akan dirahsia oleh neraka? Tidak. Neraka tidak seperti ini. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Kami tidak akan tambah kepada kamu setiap hari ini melainkan azab. Maksudnya semakin hari semakin azab, semakin hari semakin azab, semakin hari semakin azab. Sampai bila? Sampai bila-bila. Maknanya dia tidak statik sama, tidak. Sebab akan bertambah azab. Seperti mana akan bertambah nikmat ahli syurga. Ahli syurga sebaliknya, ahli syurga mereka akan menikmati syurga dengan nikmat-nikmat yang baru dalam Quran. Sebab tu ahli syurga dia tidak boring. Sebab apa? Sebab tidak ada nikmat yang sama. Allah sebut dalam Quran, ya, antara ciri-ciri syurga ni, dia akan dapat sesuatu benda yang baru. Mereka tidak akan mereka tidak akan dapat benda yang sama. Baru. Sebab apa? Sebab sifat manusia dia suka kepada sesuatu yang baru. Contohnya, handset kita guna handset, tidak rasa tak guna. Bila keluar handset baru, kita tukar handset baru. Kan? Duduk 2-3 bulan, keluar pula handset baru, tukar handset baru. Kereta kita tidak rasa, tapi bila keluar kereta baru, kita tukar. Keluar kereta baru, kita tukar. Rumah tak rasa apa-apa. Renov itu, renov sini. Sebab sifat manusia dia suka kepada sesuatu benda yang baru. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ahli syurga ini, mereka akan sentiasa memperoleh sesuatu perkara yang baru. Dan mereka tidak sama. Allah cerita dalam Quran, mereka tidak akan rasa sesuatu yang sama. Kan? Makan ni rasa lain, makan ni rasa lain. Itu nikmat syurga. Ya Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain. Ahli neraka Allah tambahkan kepada mereka azab. Dan mereka tidak mati tu sana. Bahkan ni kalau kita fikirkan, dah lapar tu azab, makan pun azab. Jadi tidak ada sesuatu yang dapat menghilangkan azab untuk mereka. Allah sebut yaghli fil butun kaghalyil hamim, menggelegak dalam perut mereka seperti mana air mendidih menggelegak.
air panah tu, kita biasa tengok air panah menggelegak, begitulah menggelegak dalam perut kan, tetapi tidak mati. Itu persoalannya, tak mati ya. Jadi saya rasa sekadar ini sajalah yang untuk pagi ini. Ada beberapa ayat lagi ni tuan-tuan boleh baca sendirilah insya-Allah. Dan bukan di sini saja cerita tentang azab dan neraka Jahannam. Kalau kita nak baca tentang keadaan akhirat macam, Allah Ta'ala cerita banyak ayat-ayat tentang azab ni di bahagian akhir Al-Quran, 4 juzuk akhir. Bermula daripada juzuk yang ke-26 tu, surah Qaf. Daripada surah Qaf tu Allah Ta'ala sudah cerita dah ya azab berkaitan dengan surah Qaf, surah Tur, ya, sehinggalah juzuk yang ke-30. Tu banyak. Sebenarnya bukan azab saja, syurga pun sama ya. Mana cerita tentang akhirat. Ini salah satu bentuk azab Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Kita baca ni supaya dapat menjadi peringatan lah kepada kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah pelihara kita daripada neraka Jahannam. InsyaAllah dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, patuhi perintah Allah, taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita peliharalah diri kita daripada melakukan dosa, dan sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah saya rasa sekadar ini saja untuk pengisian pada pagi ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan, kekurangan, ya, dan apa sajalah ya, ada daripada diri saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf dari tuan-tuan sekalian insya-Allah. Cuma sebelum tu saya ada bawa tabung sumbangan untuk satu persatuan, iaitu Persatuan Kebajikan Asatizah Malaysia. Persatuan, saya salah seorang daripada ahli persatuan tersebut. Jadi kami melakukan kerja-kerja kebajikan dan juga kerja-kerja dakwah lah. Jadi kepada sesiapa memerlukan sumbangan dan bantuan untuk menggerakkan kerja ni, insya-Allah pada siapa yang nak memberi bantuan boleh bagi disediakan tabung di belakang sana, insya-Allah. Ya, kalau tak boleh bagi banyak, bagi sikit pun ya, dapatlah juga kita membantu kerja-kerja agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita berjumpa lagi tuan-tuan kalau ada kelapangan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ya, harapnya bukan kali terakhirlah. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.